wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan hadis yang ke-29 pada muka surat 138 ya. Muka surat 138. Yang mana perbincangan pada malam ini masih lagi berkaitan dengan was-was ketika mengambil wuduk itu. Was-was ketika mengambil wuduk ini termasuk dalam perkara yang diberi perhatian oleh syarak. Kerana dalam hadis yang ke-29 itu Nabi SAW sebut secara khusus. Mana ketika seseorang mengambil wuduk itu dia ada syaitan yang khusus yang dipanggil walahan. Jadi syaitan ini fungsi dia adalah untuk mengganggu manusia ketika mereka mengambil wuduk. Jadi pelbagai kita kata was-was ataupun timbul perasaan, dia berusaha untuk menimbulkan perasaan yang tidak baik pada orang yang mengambil wuduk. Misalnya dia menimbulkan perasaan untuk membazir air. Itu antara contoh yang disebutlah. Baik. Jadi dalam perbincangan lepas kita pada muka surat 137 itu. Oleh kerana perbincangan ini berkait dengan was-was, maka dibincanglah dalam tajuk ini bagaimana kaedah ataupun pendekatan yang digunakan supaya kita tidak terperangkap dengan was-was yang telah dicipta oleh syaitan itu. Bagaimana caranya? Cuba tengok semula, sebab kita nak bincang pada muka surat 138 itu dia berkait dengan kata-kata Qasim bin Muhammad itu, cucu Sayyidina Abu Bakar itu. Baik. Muka surat 137 bahagian atas sekali itu. Baik, Qasim bin Muhammad iaitu cucu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang masalah sedemikian di dalam satu riwayat yang berbunyi. Saya terus baca terjemahanlah kerana hadis ini riwayat ini telah kita bincang pada minggu lepas. Diriwayatkan daripada Malik bahawa sampai kepadanya bahawa ada seseorang bertanya Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad ni bawah tu dia ada buat ni salah seorang faqih Madinah. 7 orang faqih Madinah, dia ni salah seorang. Mana orang yang mahirlah dari sudut ilmu fiqh. Jadi bila ada orang tanya dia, sesungguhnya timbul kekeliruan kepadaku semasa salat. Mana ketika aku sudah salat timbul kekeliruan. Jadi kesan daripada kekeliruan yang timbul tu menyebabkan aku memanjangkan salatku. Jadi panjang tu lama lah. Panjang lama di sini maksud dianya tak ingat rakaat tu. Tak ingat rakaat tu. Apakah kita ni rakaat keempat dah ke ketiga baru? Ataupun rakaat kedua ke rakaat ketiga? Itu makna kekeliruan. Sehingga menyebabkan dia tambahlah. Nak menghilangkan kekeliruan, dia tambah rakaat. Jadi panjang semaya dia tu. Qasim jawab, dia kata teruskan sembahyangmu kerana ia sama sekali tidak akan hilang darimu sehingga engkau selesai sembahyang dengan berkata, aku belum menyempurnakan sembahyangku. Jadi sebenarnya maksud kata-kata Qasim ni, teruskan itu maknanya hakmu yakin hak mana. Jangan pedulikan hak kita kata hak terasa dalam hati. Ni baru 3. Sehingga jadi panjang tu maknanya beberapa kali dia tambah rakaat tu. Jadi Qasim kata tak akan selesai semaya kamu kalau kamu ikut sesuatu yang terdetik dari hati kamu. Itu gangguan syaitan. Okey, sekarang ni berapa sebenarnya kamu yakin? Terus ke semaya.
Mana kalau kamu tidak buat begitu, siapa habis pun dia akan tetap ada. Sebenarnya aku ni semaya berapa rakaat? Jangan dilayan kau itu. Kalau kita kalah, sekali kita kalah dengan waswas syaitan, maka kali kedua, kali ketiga lebih susah lagi kita nak melepaskan daripada perangkap syaitan. Ini kata cucu Sayyidina Bakar, salah seorang faqih Madinah. Misalnya kita kata 3 ke 4 ataupun 2 ke 3. Hak kita yakin ni sama ada yakin ataupun berak sangka. Kita kata 3. Hak 2 tu tentu dah 3, tapi rasa 3 dah. Kira 3. Mana tambah sah lagi lah. Lepas tu dia mari timur pula tu. Ya Allah kata tadi. Misalnya tak secara tu. Pakai sodah gitu. Lepas tu kalau lepas wisalah timur lagi, kena rayak ke syaitan tu. Memang hari ni aku nak mai Zuhur 3 ya. Peduli apa mu? Kena kata begitu. Kalau tidak lepas ni dia ganggu pula, lepas ni dia ganggu pula. Tu cara dia. Jadi kata-kata qasim, cuba tengok muka surat 138. Bertepatan dengan kata-kata qasim ini kaedah fiqh yang berbunyi. Di sini kita nak bincang sedikit kaedah lah. Ini kaedah fiqh. Idza ta'arada al-aslu waz-zahir fa in kana az-zahir hujjah yajibu qabuluha syar'an. Bila bercanggah asal dan zahir, lalu zahir itu mempunyai sokongan, maka wajib menerima zahir berdasarkan syarak. Hak asal tu maknanya hak kita yakin lah. Hak asal dan zahir. Asal semaya ni 4. Kalau kita ambil asal semaya 4. Jadi hak zahirnya hak kita semaya dah tu berapa? Tu. Jadi kalau hak zahir tu hak kita yakin tu ada sokongan. Sokongan ni sama ada berak sangka ataupun misalnya kata 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 2 dengan 3. Kita pun mari tengok. Tak dibangun hak 2 dah sebab tu aku akak tangan masa bangun tu. Misalnya tu sokongan tu. Kita bila bangun daripada tahiyat awal tu akak tangan, kita ingat tu. Maknanya tentu 3. Kita duduk rakaat ketiga tentu dah tu. Terus ke 3. Lepas tu mari dia kata dia kata kukuk 4 dah Hak mana kira-kira ada hujah dari diri kita sendiri? Hak mana lebih berat? Pakar tu. Jangan dipakar waswas tu. Itu maksud dia sini. Itu maksud dia. Jadi hak asal memang lepak tu. Tak ada waswas 4 ke 5, 4 ke 5. Tu orang tak panggil suah kalau 4 dengan 5 tu. Dia kata hamba waswas 4 ke 5. Agak-agak kita nak jawab kan. Kata gini demo ni 4 ke 5 ni saya cari dia pergi ke hospital. Kita kata belah kepala tu. Buat ada tu putus harap mana-mana tu kena sambung balik tu. Aku waswas 4 ke 5 ni berat benar ni. Jadi dia gini makna kita sebenarnya hak berat sangka sebab kalau yakin tak timbul lah waswas tu. Kira-kira hak berat sangka. Hak mana? Kira tu? Itu satu. Sebelum kita pergi ke bawah. Yang kedua, berapa kali boleh berlaku waswas dalam sembahyang? Apakah sekali, 2 kali ataupun 3 kali? Sebab kalau mengikut kata-kata Al-Qasim di sini, kata-kata Al-Qasim muka surat 137, dia kata kalau kamu duduk layan perasaan waswas, dia tidak mari sekali saja. Dia mari lepas ni mari pula, akhir sekali kamu sudah mayawi salat dalam keadaan tak pasti berapa rakaat. Sebab tu jangan layan, mati lalu 3. Tambah sah. Lepas tu kalau mari waswas lagi, tak. Sebab itulah setengah-setengah ulama dalam kitab, kalau lepas wisalah mari lagi 3 ke 4, mari lagi wisalah dah tu. Kena kata dalam hati. Aku nak buat 3 ni, nak kata apa? Zuhur hari ni buat 3 ni. Kita nak mati, boleh kita kata gitu. Tu. Banyaklah kalau dalam kitab sebut ni, misalnya kita kata berkenaan dengan antara waswasnya sahani rakaat. Kalau waswas tu terbaca Quran dalam semuanya ataupun makhraj sebut itu tadi tak jadi at-tahiyyah bunyi macam tak sah ayat tu biagilah tu salah tu dia tak Tuhan tak kira kalau salah. Kalau hak salah betul, kalau tak berubah makna, kalau salah betul tak orang tak panggil waswas. Kalau kita yakin salah tadi tu orang tak panggil waswas. Ni hak waswas betul ke tak pakai gigit ya, jangan layan. Kalau benar-benar lagu tu Tuhan tak ambil kira tu. Lama ulama sebut lagi. Sekalau kita layak tu, Allah hadirat. Saya pun ada pengalaman. At-tahiyyah. Kita terganggu duduk tepi.
Bila tu Imam Salam molek-molek pula at-tahiyat dia. Nah. Ada jenis gitu. Ni aling kat lah kawan ni. Yang nak macam mana? Tu sebab tu cara dia gitulah. Mana hak zahirnya lagu mana? Kalau kita rakaat misalnya, biasanya kita ni tukar ni tahiyat awal lah biasanya. Duk tiga tu, tahiyat awal dah kan. Kena ingatlah. Oh, tak dibangun akad tangan dah tu. Akad takbir kayak kita bangun rakaat yang kedua tu akad Allahu Akbar akad tangan. Ingat jelaslah. Makna ada sokongnya tu. Zahirnya ada sokongnya. Kira tu. Kira tu. Sebab apa ulama tekan ke sangat perkara ini? Sebab kalau kita layan, dia akan terganggu pula selepas ni. Dia boleh mari berkali-kali dalam satu solat itu. Tu kan. Imam Sayuti juga mengemukakan kaedah sama dengan lafaz yang sedikit berbeza. Lebih kurang sama, cuma lafaz berbeza. Ma turajjahu fihi zahir. Ma turajjaha, tarajjaha. Ma turajjaha fihi zahir. Turajjaha. Telah ditarjihkan. Fihi az-zahiru ala al-asli bi an kana sababan qawiyan. Turajjaha. Sesuatu masalah itu yang ditarjihkan hukumnya berdasarkan turajjah ni maknanya yang kita rasa berat sangka. Turajjah ni timbul berat sangka padanya yang zahir. Hak zahir kita buat ni hak mana kira-kiranya hak tu hak jelas hak hati kita lebih cenderung hak tu. Mana kita ambil yang itu, kita ikut yang itu. Alal asli kalau nak bandingkan dengan asal. Ala ni kalau ngaji bahasa Arab dia panggil alal badaliyah. Alal badaliyah dia panggil. Sebab tu saya ubah sikit terjemahan. Sesuatu masalah yang ditarjihkan hukumnya berdasarkan zahir, kalau nak dibandingkan yasa, maka dia menjadi sebab yang kuat. Sebab ala tu kita terjemah nak dibandingkan. Ala badaliyah itu. Jadi maknanya kalau kita nak bandingkan di antara misal contoh timbulnya begini. Timbulnya ialah semaya ni kita kata zahir dia berapa? Asal dia kalau kita ambil zuhur lah, zuhur 4 rakaat tu asal dia. Ni nak ayatnya khilaf dalam bab berlaku waswahan dalam bab rakaat. Jadi asalnya 4 lah. Baik. Jadi kita tak ingat. Jadi timbul waswah kita ni 3 ke 2 ke 3. 2 ke 3. Ada setengah-setengah kaedah dia sebut kalau 2 ke 3 kita ambil 2 hak tu hak yakin. Maknanya kita kira kita duduk dalam ni tu maknanya 3. Faham tak? Kita khilaf. Kita berasa, aku ni syok ni. Aku ni semaya rakaat kedua dah ke? Rakaat ketiga. Hak sebenarnya hak syoknya 3. Jadi makna hak 2 tu yakin. 2 tu sebenarnya kiranya 2 tu kita buat dah tu. Sebenarnya. Jadi kita ambil 3. Walaupun ada dalam kitab sebut antara 2 ke 3. Baik kita ambil 3. Tu khilaf pula di kalangan ulama situ. Baik. Di sinilah kita nak pasti lagu mana. Ni perlu juga kita tahu ni. Baik. Tadi saya sebut kalau khilaf 2 ke 3. Setengah ulama kata hak kita ambil 2, ambil sikit. Ada juga yang kata gitu. Hak ni lain ni. Antara 2 ke 3, apa dalil sokongan dalam diri kita sendiri yang kita boleh tarjihkan hak zahirnya hak mana sebenarnya? Kita pun teringat. 2 ke 3. Kalau nak kira hak biasa ke, nak hilang ke waswas tu ambil 2. Maknanya selepas ni kena tambah 2 lagi lah. Kena buat 2 lagi, cukup 4. Betul lah hak tu. Hak ni lain ni. Duk tengah 2 ke 2 ke 3 kita pun mikir sekejap. Tak dia akad tangan dah tu. Allahu Akbar tu. Sebab sunat akad tangan tu selepas tahiyat awal. Maknanya itu hujjah untuk yang zahir. Orang ada hujjah, ada sokong. Kenapa kau tu? Maknanya lepas dah rakaat kedua tu. Kena buat rakaat ketiga lah kita. Sebab ada dalil. Dalil kita dia orang lain tak tahu. Kita lah. Itu yang dimaksudkan di sini. Dalil tu dia membantu kita menentukan sikap kita dalam semaya sehingga boleh hilang waswah tu. Ni kaedah yang dibuat oleh ulama nak lawan syaitan lah. Sebab waswah tu daripada syaitan. Kata tadi Nabi sebut dah dalam hadis tu. Nama syaitan duk ganggu orang daripada ambil wuduk lagi duk ganggu dah tu. Dia disebut sebagai apa tu? Walahan itu. Hak semaya ni pun begitulah juga. Itu kaedah dia. Baik. Okey. Apa sokongan tu? 2, 3. Tak apalah hukum mana pun kita kata. Tu maksud hujah tu. Jadi kita kata 2 dengan 3. Tak boleh kira 2 pun. Dia tak ingat dia baca Quran. Berakna tu.
Tak ingat baca Quran. Ada jenis orang gitu apanya. Pergi Kedah tinggal bini, klik tengok bini tak ada. Pada angat motor tu. Pergi mula ambil. Nah, lupa buat benar tu. Dan awan tu. Nak ayat salah kukuk mana pun supaya tadi lah. Tadi baca dah. Rakaat kedua baca Qul a'udzu birabbin nas. Sebab dia ingat aku tak ajis. Tak rajin. Biasa kalau Qul a'udzu birabbin nas ni aku tidak mula rakaat pertama. Menggah tu surah Akidah. Sokongnya dia tu. Jelas lah maknanya rakaat kedua habis dah tu. Tak kira lah itu maknanya ada hujah untuk menyabit kaya zahir. Hujah tu kita ambil kira tu. Lepas tu kalau salah juga setelah kita buat gitu tak apa. Tuhan maaf kira tu. Tak apa tu. Taksirnya terperangkap dalam waswas syaitan. Itu taksir. Kena ingat tu. Agama kita ni dia jenis gitu. Jangan dilahir perasaan hak tertentu hala tu. Baik, bahkan dalam hal ni kaedah dibuat oleh Imam Suyuti tu tarjih zahir tu sebab yang kuat untuk kita ambil kira. Dah kita kata tak ada akad tangan dah masa bangun, masa duduk di antara duduk selepas sujud yang kedua tu, selepas bangun akad tangan. Makna rakaat kedua dah kuat tu hujah tu. Untuk menyabitkan bahawa rakaat kedua buat dah tu. Makna hak sebenar 3 lah kita lan ini. Baik, kita pergi lagi. Kaedah ini merupakan pecahan kepada salah satu dari 5 kaedah asas dalam qawaid fiqh iaitu al-yaqin la yuzalu bisyakki. Hak ni hak kaedah hak besarnya. Kaedah hak besarnya hak ni. Kaedah ni al-yaqin, yakin itu hak kita ada syak. Tapi hak kita yakin hak mana? Hak syak tadi tak boleh pakai. Baik, saya ambil contoh begini. Ni dia berbeza sikit kaedah tadi. Okey, sekarang ni kita dalam salat. Kita ni rakaat ketiga ke rakaat keempat? Mana timbul syak lah. Dalam kih ni hak yakinnya mana? Hak yakinnya tentunya yakin hak kedua. Hak kita yakinnya kita akad dah tanggap tu yakin tu. Cuma hak syaknya 3 dengan 4. Di sini sebenarnya hak yakin dalam konteks masalah ni. Kekeliruan dalam bentuk tu sebenarnya hak yakin adalah 3. Hak kita syak sebenarnya 4. Hak tu sebenarnya. Sebab tu dia tak ada kita ni 4 ke 2. Dia tak jadi gitu. Bila kata 4 dengan 3, dia kira yakin 3. Sebab tu dia suruh ambil 3. Itu kaedah. Hak tu kalau tak ada sifat-sifat tarjih. Ni 3 ke 4 tiba-tiba mari dalam kepala kita. Tak dibangun dah lepas tahiyat. Mari hak tu. Tu dia panggil sabab hujah sokongnya. Jadi maknanya kita kena tarjih lah. Maknanya hak duduk lah ni memang 3. Memang 3. Ataupun 3 dengan 4 sama kita pakai kaedah hak yakin 3. Tiba-tiba mari satu ingatan dalam minda kita. Selepas kita akad tangan masa bangkit daripada itu tadi, maknanya rakaat kedua. Lepas tu kita ingat masa tu ada dah sujud lepas tu. Maknanya hak ni ya kepak lah ni. Itu orang mari hujah zahir. Hujah zahir. Kita nak pakai al-yaqin la yuzalu bisyak ni tak ada langsung tu kelu-kelu yang menunjuk yang boleh membantu kita nak tarjih tu. Hak ni ada. Kan ada kan berlaku. Ana dah berlaku. Kita tengok aku ni 3 ke 4. Lepas tu kita duk mikir. Confirm 2 tu confirm. Selepas kita bangkit untuk rakaat 3 tu kita pun tengok ada dah sujud tadi. Ada dah sujud tadi. Lepas tu maknanya habis sesadah rakaat 3 tu. Kita pun tak pakai dah kaedah ni, pakai hak ni. Pakai kaedah hak Suyuti buat ni. Kita tarjih. Kita ni duduk rakaat keempat. Sebab kita berdiri masa waswas. Sedangkan kita ingat ada sujud selepas rakaat kedua. Mana sujud? Tu sujud rakaat 3 lah. Itu maknanya hujah sokongnya tu. Betul? Gitu. Tapi hak kaedah besarnya al-yaqin la yuzalu bisyakki. Jadi kaedah Imam Suyuti sebut tu dia pecah kepada kaedah ni. Baik. Okey, boleh. Lima. Jadi maknanya tentunya pak yakin dah tu. Masa tu duduk diri. Duduk diri kena turun lalu. Dia tak boleh main gitu. Mana kalau pergi sampai 4 dengan 5 tu tak boleh lah tu. Tu jelas ulama sebut dalam kitab tu. Mana kalau 4 dengan 5 confirm 4 dia kira. Mana kita duduk ke 4 tu. Mana duduk ke 4 tu maksudnya kena sempurna yang ke 4 tu lah.
Kena sempurna yang keempat tu. Kecuali kita kata 4 ke 5. Tak kena sempurna tu. Tapi kalau kita, inilah keadaannya. Kalau 4 dengan 5, kita kata confirmnya 4 lah. 5 tu ngaruk tu. Masalah sekali dia syak ni dia tak serupa. 4 ke 5. Jadi tak boleh nak tentu. Tentunya, patut kita kata takut. Jadi nampak berat macam 5. Sebab apa? Sebab apa yang ulama kata kalau dalam kita tu kena terus duduk lalu. Maknanya kita buat tu 5. Sebabnya gini. Jadi kita berat sangka, ada beberapa clue yang menunjukkan rakaat keempat telah kita buat. Maknanya kita bangun pula. Kita tidak tasyahud akhir tadi tu. Yang bangun pula. Jadi ada clue. Clue tu lah orang panggil hujah yang berat tu. Apa dia? Kita kata. Tadi ingatnya tadi. Memang duduk rakaat tu nak wisalah dah. Tak rupanya tak teringat nak baca tasyahud akhir. Dia bangun. Jadi maknanya bangun tu yang kelima. Lepas tu dia teringat. Memang tadi nak baca. Masa sujud tu nak baca dah. Cuma tak teringat. Jadi naik pula. Tu orang panggil hujah sakungnya. Hujah tu kena ambil kira tu. Maknanya aku ni duduk rakaat kelima ni. Kena duduk tali sudah tu. Jangan sudah yang kelima tu. Tapi nak kata gitu, dia kena ada hujah. Hujah dari kita. Kelu-kelu tu. Tapi kalau tak ada kelu tu, main 4 dengan 5, dia kira 4 tu. Pakar ni. Dia beza tu. Gitulah. Jangan pula dia kata 4 dengan 5 tak apalah. Kita buat 5 ke 5 je lah. Agak-agak boleh lebih pahala hari ni. Tak boleh gitu. Jangan buat gitu. Semaya tak boleh buat kejap lagu tu. Sebab itulah hadirat kalau pakai kaedah besar ni. Al-yakin la yuzabi syaki. Kalau 4 dengan 5 kira 4. Baik. Seperti tadi lah. Tapi 4 dengan 5. Tapi kita ingat. Memang betul kelima sungguh ni. Bapa yang kita kata ya kelima sungguh ni. Ada kelu. Kalau ada kelu tu tak boleh sudah tu rakaat tu. Kena duduk. Siapa-siapa punya ada berlaku tu. Kita sama guru kita pun ada berlaku. Dia siap tanya kita lepas maya. Ana berasa pun 5 lah saja kata. Wisalah dah ni. Dia kata mu tak seru kecek lah wisalah dah. Kira jadi dah tu. Tak ada buat semula dah. Dia pula was-was. Jadi dia tak berani lah. Kita jawab mana ke dia? Aku tu email. Sebab mu tak tegur. Memang aku buat yakin dengan Pak. Sebab dia tegur kita pun atas rasa dia tak yakin juga. Ni lah. Yakin la yuzalu bisyaki. Kecuali 10 orang makmum kata memang tak buat 5 sungguh. Tu lagu mana? Tak apa. Okey jadi. Jadi gitu. Nak mana? Engkau tak tahu. Salah. Gitu ya. Saya tak nafikan. Ada yang kata kena buat semula. Kita tak nafikan. Tu kita tak ambil pendapat tu. Tu ya. Tapi kukuk mana pun walaupun 10 pun. Tapi 10 ni dia tak yakin. Kalau dia yakin berdosa dia tak tegur tu. Dia tak kata subhanallah tu. Ni asal kalau dia yakin dia akan kata. Perai dia kata. Maknanya tak yakin. Kita yakin masa kita buat tu tak? Kita pakai ni. Kita pakai kaedah ni. Bukan kaedah Sayuti tadi. Kaedah umum. Al-yaqin la yuzalu bisyaki. Pakai tu. Kan? Baik. Seterusnya kita pergi seterusnya. Dia kalau kita perhati ke kaedah ni sama ada hak Sayuti kalau dia sebut tu pecahan kepada kaedah besar ni, semua tu dia gini ni ya perlu kita faham. Dalam kis waswah ni, cara nak mematikan waswah selain daripada kita usaha auzubillah minasyaitan, cara nak buat keputusan adalah kita tumpu kepada yakin dan yang hampir kepada yakin. Itu kaedah. Dalam hak ni hak mana yakin? Kalau yakin selesai masalah. Ambil yakin. Tapi tak yakin, tapi ada clue seperti tadi, kena ambil itu juga. Mana tak yakin tapi hak ni lebih dekat pada yakin. Hak al-yakin la yuzalu bisyaki ni tak ada clue. Cuma kita yakin hak ni. Hak ni wasam, misalnya 3 dengan 4. Tentu dah hak yakinnya 3, awak 3. Kecuali ada clue tadi. Okey baik, kita teruskan Baik, dalam kisah yang dikemukakan oleh kepada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr radhiyallahu an, di dalam asar ini ialah percanggahan berlaku antara hukum asar dengan hukum zahir. Hukum berdasarkan asar itu meletakkan suatu masalah berdasar kepada yang terdahulu. Kita kata semaya ni jelas lepak, kita kata. Tetapi hak asar sini, hak dia maksud sini hak asar ni makna hak yakin tu. Itu maksud asar di sini. Dia tak akan lebih. Misalnya hak lebih 5 tadi, kukuk mana pun dia kena kira 4 hak tu asar.
Hak kita buat dah ni, jadi dalam kis tak sudah lagi semaya, duk mai khilaf 2 dengan 3, hak asalnya hak mana? Hak sebelum berlaku syak tu hak mana? Antara dua dia kena ambil hak sikit. Hak sikit tu dia kira hak asal, dia kira hak yakin. Cumanya hak berlaku tadi kena ingatlah kalau timbul ada hujah, ada clue, tu lain cerita. Jadi hak dalam kis Qasim ni dia tidak bincang ada clue ke tidak. Dia tak bincang tu. Hak ni memang was-was ni kira-kiranya tak boleh nak tentu. Tu. Kita buat keputusan. Kira-kiranya hak mana sebenarnya hak kita lebih berat. Dalam keadaan tidak ada clue. Hak buat hak tu. Seposat ni misalnya 2 ke 3. Tak boleh tak ada langsung clue di situ. Ambil 2. Gitu kan. Itu satu. Yang kedua. Masuk rakaat keempat. Tak ingat pula. Tadi 2, 3. Siapa tu? 3, 4 pula. Lagu mana? Hak tu hadirat. Hak tu kena tentu sikap pula lah. Tadi sebab tu dalam ni dia ambil kira. Kalau kita baca ni kan, dia ambil kira juga. Bila tak ada clue tu dah duduk sekali dah, ni masuk kali kedua tu. Semaya sama. Dia kena ambil kira pula. Lama dah wasa semaya ni. Nak ayatnya mengikut ulama. Apa tu? Tak siwi terperangkap dalam tu. Lama dah semaya tak kata siap lagi. Wah, aku tak ada arah dah tu. Sudah semaya. Qasim kata kalau muduk mai lagu tu tak sudah maya lagi. Ataupun sudah pun dalam keadaan tak jadi apa dalam mai lagu tu kena mati lalu. Mati ke apa dia? Mati waswas tu. Dengan kita sudah semaya tu. Hakiki lagu ni keserah pada Allah lah. Cuma lah kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafs tu dia ada bincang dari sudut lain pula. Makna kena semak lah apa jadi gitu tu. Tu dari sudut tazkiyah pula. Apa jadi tu kau ada banyak buat salah. Kau masa ambil air semaya sana tak betul dah. Aku kena fikir pula apa jadi gitu. Sebab dia tak boleh kalau jadi nak kali semaya berlaku lagu ni memang masalah sungguh tu. Tak mungkin tu sebenarnya. Saya tengok hak ni memang kih-kih ni betul lah ulama kita kata. Ingat saya sebut tu. Orang kena penyakit wasa ambil wuduk tu kan. Bila dia ambil wuduk mesti dia salin kain dia. Sampai kain ihram pun bawa beberapa lah. Hak ni penyakit berat benar. Penyakit berat benar. Padahal kalau mengikut kaedah mudah benar ya. Tak secau kira jadi, tak jadi pun kira jadi. Sesama sahaja. Tapi oleh kerana dia terperangkap jauh sangat dah masuk dalam lubuk waswah tu, memang dia sudah dikontrol oleh syaitan. Siapa biarlah dia kata ustaz. Biar saya nak begini. Berat tu. Bini dia tepuk dahi. Allah sial. Jadi hukum berdasarkan asal maknanya cuba tengok boleh. Hukum berdasarkan asal itu meletakkan sesuatu masalah berdasar kepada yang terdahulu. Umpamanya di dalam masalah ini asal antara 4 rakaat atau 3 adalah 3 yang lebih diyakini. Hak tadilah. Hak ni dia bukan pakai kaedah Suyuti, kaedah hak 2 tu. Ni dia pakai kaedah al-yaqin la yuzal bisyakki. Hak ni hak Qasim sebut ni. Jadi memang semaya tu 4 tapi dia tak ingat 3 ke 4 dalam semaya berlaku. Dia kena kira hak asal. Hak asal tu mana hak yakin. Mana kita kena ambil hak sikit. Hak sikit tu meyakinkan. Kalau betul kita duduk dia 3 pun tak apa. Jadi 5 pun sebab kita yakin kita buat 4. Sebab kita bermula semula dengan 3. Atau bermula semula dengan 2 tu. Itu maksud dia di sini ya. Kemudian ia bercanggah dengan hukum zahir itu situasi atau keadaan yang dihadapi. Umpamanya waktu sembahyang yang begitu lama. Atau bilangan rakaat, sujud atau rokok yang mana. Sangkaannya yang kuat ialah sudah begitu banyak. Atau seumpamanya. Misalnya. Siapa 4 kali sujud. Sujud 2 kali ya serakaat ni. Ni sujud pertama ke sujud kedua? Misalnya, nak buat lagu. Dah tak ada clue. Dia kena sujud sekali lagi. Ilalah. Tetapi kalau dia tak boleh tentu. Dia kata, hak ni takut 3 dah. Hak tu tak tu naik lalu. Tu naik lalu. Kalau duk main 3 ke 2, tu naik lalu. Kira 2. Ada kih berat lagi ya. Dia tak boleh nak tentu berapa. Sebab tu ulama sini ada ulama kata kalau siapa tahap tu tak boleh nak tentu 2 ke 3, dia kena ambil kira lama kat ledah duduk sini ni. Kena ambil kira tu pula. Lepas tu bila dia gitu kat dia bangun serah pada Allah SWT. Lepas tu dia kena betul balik. Dia kena betul Sebab tu dia ulama kita banyak. Kita boleh ambil panduan daripada ulama kita. Dia naik rakaat 3 ataupun rakaat kedua, berat dia terganggu berat dalam rakaat pertama tadi, sampai sujud tak tahu berapa kali, akhir sekali terpaksa naik yang gitu, dia kena betul semula. Dia kena kata auzubillah dalam hati dia, kena betul semula. Kena fokus molek. Tu orang panggil ikhtiar. Kalau dia tak buat gitu, dia dikira sebagai lalai.
dikira sebagai lalai. Itu kaedah dia. Tu. Maknanya tak rosak semaya. Tapi kena ada usaha lah. Jadi keadaan dia duduk di satu perbuatan solat tu, lama, itu merupakan satu sangkaan yang kuat. Dia sudah sangkaan kuat bahawa dia telah selesai dah tu. Sebab lama, kira lama. Pada ketika itu, jika dia bersangka bahawa bilangan rakaat itu sudah banyak dilakukan olehnya, ditambah dengan masa yang dilali sudah begitu lama, maka dia mesti berpegang kepada hukum berdasarkan zahir. Dengan selama ni sudah dah maya ni. Nikih hak berat. Hak tak boleh nak tentu. Maknanya dia kena sesar rakaat tu, kena bagi salah. Ikutlah berapa, tak kira dah. Tak ingat. Dia tak boleh nak tentu. Dah terganggu siapa beberapa rakaat terganggu. Ni. Kalau siapa tahap tu hadrat, kena tazkiyatun nafsi. Baik, penyelesaian sama boleh digunakan dalam waswah berkaitan air sembahyang. Sebagaimana berkenaan air sembahyang, mana kita boleh guna hadis Ubay yang sudah dibincangkan lah. Inilah. Mana kalau persoalan yang sama boleh digunakan dalam waswah berkaitan air sembahyang, mana hadis Ubay yang sudah dibincangkan. Kita boleh guna kaedah ni. Umpamanya waswah di dalam berwudu. Umpamanya waswah dalam berwudu. Antara bentuk waswah ketika wudu ialah berwudu dengan begitu lama sehingga berjam-jam lamanya. Parah ni. Antara punca ialah bila sampai atau hampir dengan rukun terakhir, seperti basuh kaki atau sapu kepala, akan timbul waswah. Sama ada dia telah membasuh muka ataupun tidak. Duduk akhir nak sudah ingat, tadi tak sapu kepala. Tak sapu kepala. Maka pada ketika itu akan berlaku pecangat antara hukum asal dan zahir. Tak boleh nak tentu mana asal, mana zahir. Hak zahirnya sesadah ke tak? Jadi hak asal tu, hak basuh kepala tu basuh dah ke tak? Hak tu asalnya. Tak boleh nak tentu. Hukum asal antara sudah membasuh atau belum adalah belum melakukannya. Dia kira ambil hak sebelum. Tu. Jadi basuh dah ke tak? Kira basuh dah. Kira tak basuh lagi dia kira gitu. Apa tu? Nak selamat keadaan tu. Tapi kena ingat tak? Ulama bincang pula. Untuk kali kedua tak boleh pakai. Misalnya lepas basuh, lepas sapu kepala tu, nak basuh kaki tu, waswah pun. Tak boleh pakai tu. Boleh berlaku ni. Benda-benda lagu ni. Kita tak apalah. Mana tak pernah berlaku ataupun kita kata ingat atas kita, tapi boleh berlaku pada setengah-setengah orang. Berkali-kali berlaku begini. Maka pada ketika itu perlu dilihat pada penyokong pada salah satu hukum tersebut. Jika didapati muka masih berdebu atau kekeringan, maka ia menjadi penyokong pada hukum asal. Sebaliknya, jika didapati terdapat tanda-tanda kebasahan pada muka, maka dia menjadi penyokong pada hukum zahir. Dia pakai kaedah Suyuti tadi. Muka ni basuh dah. Dia pun kesak tangan dia. Masa nak basuh kaki ni. Mari tulis tak, muka ni basuh dah. Dia pun kesak tangan dia. Dia pun jamu. Ataupun kalau ada cermin tengok. Nampak garing muka. Tak boleh. Kena pergi semula kepada tempat tu. Tak perlu bermula daripada asal. Pergi semula basuh muka, lepas tu terus buat semula. Tapi kalau basuh muka, syok. Tetapi bila tengok, basuh dah nampak muka ni. Hak tu dia panggil hujah yang kuat untuk kata basuh dah. Tak boleh pakai dah hak asal tadi. Kena ambil hak tadi kata basuh dah. Tadi ke asal ni kira tak basuh. Tapi bila tengok ada clue, basuh dah ni. Tangan kita kesak bila jamuh muka jadi basuh semula tangan. Hak tu kira basuh dah. Tu cara nak lawan waswah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pada yang seterusnya. Berlebihan menggunakan air ketika bersuci adalah perbuatan yang dilarang. Lebih menggunakan air semasa bersuci ini termasuk yang dilarang. Baik, di sini dikemukakan satu riwayat. An Abdullah bin Amr bin al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'd wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-saraf ya Sa'ad qala afil wudu sarafun qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Ni walaupun hadis ni dikatakan dhaif dikatakan dhaif, khilaf lah. Ada ulama kata dhaif, ada ulama kata hasan, ada khilaf di kalangan ulama lah ni. Tapi kalau kita tengok sini, kalau mengikut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, dikata hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Baik, cuba kita tengok di sini. Tapi kita bincang dah dalam Sunan Nasa'i dulu, ada ulama kata hadis ni tidak sampai peringkat dhaif, masa hasan lah. Mana boleh diterima pakai. Baik, cuba kita tengok. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia terima tu.
Mana siapa dia mandi di sungai, apa kalau dia bazir air juga, walaupun mandi di sungai, ambil air di sungai, bazir juga, lebih daripada hak Nabi ajar, hak tu dikira bazir, dikira saraf, melampau. Baik, cuba kita tengok di sini. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Nabi SAW berjalan dekat Sa'ad. Ataupun kita boleh terjemah begini, Nabi SAW lalu dekat Sa'ad. Ketika Sa'ad sedang berwuduk, maka Nabi SAW berkata kepada dia, kalau kita terjemah bahasa kita mudah, Sa'ad, bazir tu banyak ketemu guna air, bazir tu Sa'ad tu. Nabi kata gitu. Sebab Nabi tengok dia guna air banyak. Nabi kata pembaziran tu, wahai Sa'ad. Sa'ad pun tanya, ambil wuduk pun ada juga bazir ni? Dia tak tahu. Rupanya ambil wuduk ada juga istilah bazir dalam ambil wuduk. Ingat kau dah lebat makan ni gitu ya. Nabi pun kata, ya, walaupun kau berada di tepi sungai, ambil air di sungai pun, ambil wuduk di sungai pun, kalau tak kena dengan cara dia, dikira bazir juga. Padahal kalau kita ambil cedok gitu dengan tangan, air masuk dalam sungai pula, bazir apa tak boleh. Dia kira fi'il, perbuatan tu. Dia bukan kira air tu, dia kira perbuatan tu. Baik, walaupun riwayat ini dihukumkan dhaif oleh ulama seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud, namun ia diterima dalam bab tarhib, iaitu ancaman. Mana ulama terima sebagai berhati-hati. Tengok pada ruh syariat, tak boleh bazir. Ada juga yang kata begitu. Peringatan di sini ialah elakkan perbuatan yang merupakan saudara syaitan, iaitu pembaziran. Saya ambil sedikit lagi untuk perenggan di tengah tu. Terdapat beberapa nukilan ulama tentang peringatan berkaitan air. Antaranya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, antara kelemahan ilmu seseorang ialah berlebihan menggunakan air semasa bersuci. Ini antara kelemahan ilmu seseorang. Maknanya orang yang bazir air dipersoalkan keilmuan dia tentang masalah ni. Kalau dia tahu sungguh, dia tak akan bazir. Maknanya jahil lah, bahasa lembut tu. Ibnu Adham berkata, permulaan waswas seseorang ialah sebelum dia bersuci lagi. Sebelum bersuci lagi ada dah waswas tu. Imam Ahmad pula mengatakan antara kedalaman ilmu seseorang ialah kurang penggunaan air semasa wuduk tu. Tu kita nak nilai orang itu berilmu ke tidak, tengok bagaimana dia ambil wuduk, bazir ke tidak air. Tu kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-Marwazi berkata, saya mengambil wuduk untuk Abu Abdullah bin Al-Askari. Saya mendindingnya dari orang ramai supaya orang ramai tidak mengatakan bahawa dia tidak mengambil wuduk dengan sempurna kerana sedikit air yang dituang untuknya. Maknanya Abu Abdullah bin Al-Askari bila dia ambil wuduk tu, dia cermak samak guna air. Siapa aku tutup, jadi aku tutup sikit, takut orang kata, tak cukup tu banyak tu. Nak ayatnya jaga mana bak air. Siapa begitu? Iyalah kalau dalam fiqh Syafi'i pun ada, dia punya dhabit ni kita kata bagaimana kaedah yang kita boleh gunakan untuk membezakan antara basuh dan sapu. Dalam ambil wuduk ni ada yang sapu, yang di kepala ataupun telinga lah, dua sekali tu. Patut lain tu semua basuh. Kalau koma tu lagilah banyak guna air, supaya air tu boleh bergerak dengan baik dalam mulut tu. Makna antara basuh. Baik. Basuh ni sudah dianggap basuh dan sudah dikira sempurna basuh jikalau air yang digunakan itu bertitik. Mana kita ambil tu, kita ambil sikit lah kita lalu. Air tu titik tak. Kira basuh tu. Tercapai dah maksud basuh tu. Tetapi untuk mas sapu, air tak bertitik pun tak apa. Tu amalnya. Sebab itulah kalau kita dalam hadis kan Nabi bila dia nak sapu kepala, dia basah tangan dia buat gitu. Dia pun buat. Tak titik sikit abu. Tu sudah cukup. Tu kadar dia. Tapi kalau orang tak faham, dia kata cuma ketemu pada air masjid. Bukan air rumah dia pun. Patut air masjid dah kena jaga ya. Orang tak faham dia akan kata. Sebab tu itu kata ni sini ni Al-Marwazi kata siapa aku cuba dindingi dia, takut orang-orang jahil kata kepada dia Allah kedekut ketemu. Padahal nak jaga ni. Gitulah. Jadi kita ambil sambung semula lah untuk bahagian seterusnya tu. Kita sambung semula. Sebab itulah kesimpulan perbincangan kita ni, jangan kita biarkan was-was mengganggu ibadat kita. Kena selesaikan cepat-cepat. Selesai selalu, on the spot kena selesai selalu. Kena putuskan was-was. Kalau sekali dia berjaya, kali kedua lebih mudah lagi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.